A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma selamat ya. Yan Yayan orang pertama, terima kasih ya. Tahniah Yan Yayan. Lepas tu diikuti oleh Puan Zainun ya. Haji Zainun Singapura, Aida Zurin, Zainun tadi, Fatimah Ayub, Nurizan Sulaiman, orang Singapura cepatlah ya. Cik Akmal Musa, Mun Mak Isma, Zaila Muhammad Shah, Cik Akmal Musa tadi, MFJ Fidah Rocky yang lama tak nampak ni dari Pasir Gudang ni ya. Cik Nun Abu Bakar, Janatul Nisa ya, Fatimah Ayub, Nazmi Ani, Baba Hasan, Nani Triana, Misa Sabri Dasdas, Hairul Hezri ya, siapa nama, Hanina Ani ya, Zahara Muhammad Nur, ni semua top 20 ni. Nazmi, lepas tu Kamisa Rasman, Zainab Hassan ya, Panjang Jordan, Umi Ella ya, Suryati, Siti Absakula, Siti Hajar Ahmad, Wan Benut, jarang jumpa ni. Ani Hayati, Rifah Marjan, Fatimah Willy Jonga, Fatimah Ayub, Hasna Muhmin ya, Fatin Farhana, Suryati, Nonas Shizuka, Siti Mariamah ya, Z Emery, Nurhana Ana, Acik Zaza, Ratna Lalhi ya. Terus like dan share guys. 162 orang masuk kelas dah. 81 baru share. Mahiran Ayub, Winas ya, Ayu, siapa tu, Winas Win, Mahiran Yaakob, Rifah Marjan, Jamal Sarto, tak pernah jumpa ni ya. Jamal Sarto, Nurul Khairani, Aminah Muhammad, Fatina, Fazilah Salini, Zakia Khan, Surya Ma'aris, Cikgu Zam ya, Fatimah Ayub, Nurul Fazilah, Didi Zari, Ratna Laili, Hana ya, Hana mana tadi ya, Maria Ismail, Patch Adam Story ya, Syam Hanin, Sharifah Aziza, Shima Malik ya, Sabri Dahdas, Dunia Darian, Zainab Hassan, Intan Aziz, Yan Yayan, Erin Mat Said. Like dan share guys. 126 orang share pada 10 geng. Supinah Mat Rani, Penami Ismailu Osman, Jaka Utara Sopan, Ima Ahmad, Siti Fatimah, Has Abu, Fadila, Didi Zari, Wan Zakia, Zaim Hadi Miskam ya, Puan Zainun tadi, No Anis ya, Nurzi Nur, Nazmi Muhammad, Khadijah Harun ya, Zainab Hassan, Ramini Hussein. Jangan lupa sedekah subuh. Tok Abah pun lupa sedekah subuh. Kalang kabut. Tok Mak sedekah subuh. Liza Imran, Muhammad Irfan, Salasia Hashim, Yan Yayan, Rifah Marjan, Nur Salihas ya, Amaria Ismail, Lita Belita, Sundus Abdul Rahman, Syahidah Samsudin ya, Rashidah Syamsuddin. Tabung korban dah masuk. Kohar Malakalu ya, Farik, Lita Belita dah share, terima kasih. Syarifah Aziza, Fauzia Ismail, Muhammad Rosli, Ramini Hussein dah sebut ni, Azian Mat Saleh, Nona Suzuka dah sebut, dah share, terima kasih. Taini Abdullah, Runding RTS Stand Up ya, Didi Zari dah sebut tadi, Fidain, Melati Ramli, Homestay Salmasra, tu dia ya, Fadlina, Rubia Ani, 212 dah share, terima kasih. Siti Mariamah, Pasir Panjang ya, Pasir Singapura, Hani Fauzi Hanif, Siti Absakula, Wafa Nurul, Maria Ismail dah sebut, Litawa dah sebut, Abdul Rahman dah sebut, Nur Zalika, Hasna Syahari, Sabaria Daud, Rosman Din, tabung korban dah sebut 2 kali, Safia Osman, Fizah Juso, Azizawati, Borhan Majani, Inazalina Nur Zalika, Kamariah Mawon. So alhamdulillah, Srin ya, Srin Dadamiah, Kamariah Mawon tadi, Fadlina, Abdul Rahman,
Siti Abih, Didi Zari, Salasyah Hashim, Normah Basar, ni gang-gang lama ni, Sharifah Aziza, Saiful Ujang, Siti Abtakula, Azza, Normah Basar sebut, Haridahku, Zain Isa, Nurul Atika, Melati Ramli, oleh kerana 224 Zubaidah Abdullah ya, Marfuah Bukhari, Prasima Osman, Wan M ya, Syarimi Syarudin, Ainul Hanisah, Siti Kusar sebut, Sandra Ellen ya, Saida Ida, Syamsiah Ruslan Syamsidar ya, Azri Abu Bakar, Sela. Okey, baik. So sambung bawang 273 dalam kelas, 258 dah share. So like dan share teruskan pada kawan-kawan, jadikan 300-400 ya. Orang dapat bersama kita akan dapat ilmu. So hari ni hari yang ke-17, bahagian yang ke-17, tips untuk menjadi happy. Nah, semalam tak awal berhenti kat nombor 61 ya. Kat tip nombor 61. Bukan. Kat nombor 61 betul lah. Macam mana tak awal punya numbering. Tip nombor 61, elak utuskan hubungan at work. Jangan putuskan hubungan dengan sahabat-sahabat, dengan bos, dengan supervisor, dengan kawan sekerja. Dia kecil hati, marah kat tempat kerja. Akhirnya dia, okay, you go to heaven, I go to heaven. You go to hell lah maksudnya. Dia punya marahnya dia putuskan, okay, so you go your way, I go my way, we have nothing to do. Ini silap ya, because you are working at the same place, duduk kat satu kampung, chances are awak akan jumpa balik ya. Mungkin kita perlukan bantuan orang, mungkin kita boleh tolong dia dalam keadaan kecemasan. Jangan putuskan perhubungan ya. Malahan ada hadis, tapi itu dalam konteks hubungan keluarga ya. Barang siapa memutuskan silaturahim, tidak akan masuk syurga. Barang siapa memperkasa silaturahim, maka akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarikh ajal. Gitu maksud hadis ya. Itu sebabnya jangan sampai putuskan hubungan. Itu semalam last point sebelum kita sign off yesterday ya. So hari ni kita sambung ke tip nombor 62. Tip nombor 62. Lepas tu sebelum tu kita sebut kita punya penaja kita, sponsor kita pada pagi ni ialah webinar yang akan berlaku esok punya webinar. Jom urus stres di tempat kerja. Tajuk webinar esok 25 hari bulan ya, betul. Hari ni 24, 25 hari bulan, pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari ya. Esok hari Khamis, sebab hari Khamis ni hari perjalanan, hari transformasi, hari hijrah diri. Tuan abah pilih sengaja ya. Hari Khamis, mudah-mudahan kalau nak berjalan, nak bermusafir, eloklah kalau pagi Jumaat selepas subuh, kita dah kena sembahyang subuh, sembahyang Jumaat di mana-mana kita pergi. Ya, kalau sebelum subuh tak apa, boleh di jamak kasar zuhur asar ya. Itu yang Tuan abah belajar. Cuba Google check balik ya, apa maksudnya. So esok ya, jom urus stres di tempat kerja. Last day hari ni lah nak mendaftar. Dah ramai yang mendaftar. Terima kasih ya sahabat-sahabat Tuan abah ya. Orang biasa yang Coach Amy ada, Dr. Narima, Dr. Sauda ada, yang siapa lagi? Tuan abah tak perasan siapa lagi yang dah register. Ramai yang dah register, tapi Tuan abah offhand tak ingat nama. Kecuali kawan-kawan lama ya. So jom ya, bos hantar your staff, masih sempatlah hari ni ya. Ada link kat komen pin kat atas kalian tu, ada link. So just press the link and join kita punya webinar. Tuan abah buat program ni kalau panjang umur cuma setahun sekali. So kali ni untuk ngurus stres ini sajalah. Tapi ramai yang bertanya, boleh tak saya tak ada data rapat sebab ada kerja, ada meeting, ada mesyuarat, ada travelling. So boleh tak saya beri rakaman? Boleh ya. Just press the link dan hubungi pihak yang berkenaan ataupun hubungi Cikgu Nazrin lah. Nanti kalau tak ada kan, tak berbuat dia punya phone number ya. Dan kata saya nak beli rakaman untuk webinar ini, sebab saya tak dapat hadir secara langsung, secara live ya. Boleh lakukan, dan tiap-tiap program memang ada paling kurang 10 orang yang nak dengar, yang dapatkan rakaman. Sebab tak dapat bersama atas sebab
tugasan ataupun ada emergency, ada travelling, ada mesyuarat, ada program yang telah diatur. So itu orang yang betul-betul hendakkan ilmu, dan bos yang hantarlah 4-5 orang daripada your company yang boleh share dengan orang lain. Lepas tu suruh mereka share eco seminar kat you punya jabatan ke, you punya kilang, you punya organisasi, you punya agensi. Maka ini akan dapat memberi manfaat kepada semua orang dalam organisasi, walaupun ramai tak dapat hadir, so ini pun banyak. Dan of course bos boleh sponsor few, sahabat boleh sponsor sahabat. Ini yang berlaku pada ramai juga peserta kursus yang lepas. Mak ayah sponsor anak-anak yang sedang belajar, dia stres, walaupun tajuknya stres di tempat kerja, tapi untuk mereka yang belajar, untuk mereka kat universiti, untuk cikgu-cikgu, untuk kaunselor, untuk ibu bapa, untuk suri rumah tangga sepenuh masa, relevan, sangat relevan. Sebab tu awak terangkan apa tanda-tanda stres, apa kesan-kesan stres, apa punca-punca stres, lepas tu apa nama katang tu, personality kita dan stres, dan of course 65 tips bagaimana nak mengurus stres. Itu yang terpenting. Tips yang sangat practical, magical, miracle, seronok, dan of course disertakan juga doa-doa untuk mengurus stres, dan hidup kita akan lebih sempurna, lebih bermakna, lebih positif, lebih moving forward lah. Kita akan jadi orang baru. Akhirnya kena jadi orang baru. Itu Tok Abah punya falsafah. Semua program Tok Abah akan merancang orang jadi orang baru. In that perspective lah, dalam perspektif baru itu. So come, Tok Abah webinar esok 25 Ogos, 10 pagi sampai 1 tengah hari. Boleh, yang boleh mendaftar sekarang, hari ini. Nanti janganlah sampai esok, sebab biasanya ada juga yang mendaftar esok. Kalang kabut, Tok Abah nak dapatkan senarai nama peserta. Gitu, sebab kita nak doakan, semua yang datang, kita tengok nama, sebut-sebut nama tu, kita akan doakan untuk berubah, dapat ilham, dapat hidayat, berubah, dan dapat mengurus stres. Gitu, itu peranan saya, Tok Abah sebagai guru yang doakan anak muridnya. So kita nak tahu nama lah, gitu, baik. Tok Abah sambung, okey, seperti biasalah, kita punya program ni sentiasa dibawakan oleh Premium Chocolate. Ni pun apa nama Tok Abah dah minum, tadi apa nama tergesa-gesa terus minum 2-3 teguk, bismillahirrahmanirrahim. Minum ni memang dia satunya lazat, keduanya dia bersemangat, lepas tu dia rasa kenyang untuk Tok Abah, lepas tu dia memang melawaskan perut. Ramai orang terperasan, kenapa saya minum ni senak perut? Senak perut ni artinya mudah nak ke toilet, memang itu pun tujuannya. InsyaAllah tak sembelit, InsyaAllah lawas perut, buang apa yang sewajarnya dengan mudah. Tok Abah dulu sekali sehari, kadang susah, sekarang ni 2-3 kali sehari, no problem. Memang senang, lancar, dan mudah-mudahan ringan badan, sihat lah, bertenaga, itu okey, InsyaAllah. Baik, satu lagi tip apa nama tambahan boleh hari ni, tawarkan diri untuk ini kalau kata tempat kerja lah, tawarkan diri untuk menyelia atau jadi mentor, di tempat kerja ataupun jadi mentor kat organisasi, awak nak jadi mentor atau penyelia kepada orang baru, sama ada dalam organisasi, dalam NGO, dalam apa nama tempat kerja, awak cikgu lama, ada cikgu baru, you jadi mentor. Of course kebanyakan organisasi di Malaysia, dia memberi peluang kepada pelajar-pelajar universiti yang akan bergraduan untuk apa nama attachment ataupun working experience, practical training lah, practical training attachment untuk organisasi. Di pejabat Tok Abah pun tiap-tiap tahun adalah 2-3 orang, dan ramai, juga pekerja Tok Abah yang ada sekarang adalah bekas kita punya practical student, trainee student yang datang, kita nampak prestasi mereka bagus, kita ambil, Cikgu Nazrin sekarang kita punya yang jaga program kita ni, itu practical student kami. Kami juga ambil seorang lagi staff, Nazmi, Ustaz Nazmi pun practical student kami. So dia dulu dia ambil untuk section lain, sekarang ambil ke section kami pula, siapa lagi, so apa nama anak saudara Nana dan Yaya, semua practical student kami yang akhirnya kami serap menjadi staff kami. Dan ramai juga practical student yang mempamerkan prestasi yang luar biasa, di tempat-tempat mereka menjalankan tugas, baik di radio, di TV, di
di syarikat, di kilang, ya, di jabatan yang mempamerkan prestasi dan sikap yang positif, maka akan dapat peluang untuk diserap ke dalam tenaga kerja secara tetap ataupun secara kontrak, ya, gitu, ya. So jadi bila kita menawarkan diri untuk menyelia atau bagi peluang kepada jadi mentor kepada practical student, pada orang baru, ya, artinya apa? Kita nak kosongkan minda kita. Tinggalkan pengalaman, tinggalkan ilmu, tinggalkan kita punya knowledge, ya, kita punya pendedahan, kita punya apa nama kata tu, petua-petua tips yang ada dalam diri kita, kita tinggalkan seluruhnya sebelum kita meninggal dunia. Sebabnya Tuan selalu sebut perkataan let's die in an empty manner. Let's die empty. Mari kita mati dalam keadaan kosong. Dah kosongkan semua ilmu, pengalaman, tips, petua, ya, apa nama pendedahan yang kita ada, kita tinggalkan. Dan alangkah bagusnya kalau kita kadang tak ada peluang, kita dedahkan pada orang yang muda, ya, dalam apa nama organisasi kita, dalam persatuan kita, dalam surau kita, masjid kita, orang muda, kita jadikan kita sebagai mentor, penasihat, sifu, ya, ya, dan sebagainya. Jadi kesannya kita akan sangat bahagia, dan yang penting kita mencari saham untuk akhirat dan mencari pencen kubur. Mencari pencen kubur. Jadi kita, ilmu kita akan terus digunakan oleh orang hidup, dan kita akan dapat mudah-mudahan ganjaran yang mengalir masa kita di alam barzah. Gitu, ya. So itu tip nombor 62. How to be happy in this world, in the hereafter, in the alam barzah, alam kubur. Wah, kan bahagia tu. Bahagia dunia dan akhirat, ya. Okey, dah sekat subuh dah, Tok Mak? Okey. Tok Abah tadi kalang kebut, ya. So tak sempat nak masukkan dalam niat tu dah ada. Lagi, ini yang standard lah. Ya, standard, ya. Tip yang selanjutnya 63 ialah cari hikmah dalam setiap kejadian, ya. Dan banyak membaca zikir alhamdulillahi ala kulli hal. Ini pun tak boleh ulang-ulang dalam semua situasi. Sebab ramai orang kadang stres, ya, kadang sedih, kadang kecewa, kadang-kadang apa nama mood mereka tergugat sebab diuji, sebab kena tegur, sebab tak dapat apa yang diharapkan, sebab ya tak dapat apa nama sumber atau resources yang mereka harap, ya. Meja mereka ada orang kata, meja aku goyang-goyang, goyang-goyang. Wei Kelantan kan? Ya, meja dia goyang-goyang. Dia nak buat kerja susah. Bos, meja saya bos, tolong bos. Tapi tak bajet kita dah habis, bajet untuk meja dah habis dah. Tahun depan. Dia kecewa lah. Allah, kalau betul-betul meja ni buatlah sesuatu, ya. Janganlah meja awak gogek-gogek tanpa plaster, tak boleh lah. Do something about it lah. Ya, benda simple macam tu, ya, tapi jangan tak payah beli kat kedai beli meja baru tu, dah menyindir sangat apa ni jabatan, ya, ataupun organisasi. Beli meja sendiri kau. Online pula tu. Address kat office, apa ni? Meja baru, dah bos tak ada kata tak ada bajet, saya beli meja sendiri. Itu pun satu cabaran, ya. Sebab takut-takut meja yang awak beli tu tak standard, tak sama. Bukan tak standard, maknanya tak bagus, tak sama, tak konsisten dengan yang lain. Jadi bila nampak pelik sangat meja awak dah sama macam meja bos, itu yang mereka tergugat tu. Okey, so kita cari hikmah dalam setiap apa yang berlaku tu, ya, dan selalu kita berzikir alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian. Anything that happen, kita bersyukur sebab there is always a reason. Nanti tak bakal bagi satu lagi petua yang seronok, ya. Okeylah, kita sebut sekarang lah petua yang seterusnya. Nanti kita tukar nombor je, ya. Tu 62. 63 ialah ramai orang, ya, dia nak pergi toilet, ya. Dia tunggu toilet nombor 1. Toilet ada 10 tau. Toilet ada 10 tapi dia tunggu kat nombor 1. Ya. So tak buka-buka, tak buka-buka, tak tamat-tamat, tak keluar-keluar. Tapi toilet nombor 10 dah buka, nombor 9 dah buka, nombor 7 dah buka, nombor 5 pun dah buka. Ada orang dah keluar, tapi sebab dia setia dan fokus kepada toilet nombor 1, maka dia lewat baru dapat masuk. Itu perkara berlaku dalam hidup. Kadang-kadang kita fokus kepada satu pintu, padahal pintu-pintu lain tertutup. Pintu satu ni tertutup, pintu nombor 1 tertutup, tapi pintu lain dah terbuka. Apa maksud contoh yang Tok Abah beri tu? Sebenarnya Tok Abah ambil daripada
kata-kata Allahumma selamat siapa nama makhluk tu ya, tak apa lupa nama seorang sarjana ya, bila satu pintu tertutup ya, pasti akan ada pintu lain terbuka. Tapi kadang awak tak nampak pintu-pintu yang terbuka sebab terlampau fokus pada pintu yang tertutup. Contoh, awak putus tunang, padahal ramai calon lain yang bersedia untuk bertunang dengan awak ya, yang bagus-bagus punya, hebat, cemerlang, dunia dan akhirat punya standard. Tapi sebab awak masih terkenang, masih teringat, masih tak boleh release, masih tak boleh move forward pada ex tunang, contoh yang sebenar, maka awak tak nampak ya calon-calon lain yang sangat luar biasa. Faham ke faham? Of course faham. Itu contoh ya. Awak terlampau tertumpu pada satu pintu yang tertutup dan sibuk mengenang pintu yang tertutup sampai tak nampak pintu-pintu lain yang terbuka. Macam mana nak happy? Macam mana nak move forward? Itu tamsil, itu metafora, dan itulah realiti yang Tok Abah biasa nampak bila mengkonsel ribuan kes. Ya, so ingat, bila satu pintu tertutup, pasti akan ada pintu-pintu lain terbuka. So open up your eyes. Lagipun ada sepotong hadis yang Tok Abah selalu sebut juga, ya, Allah takkan ambil sesuatu daripada hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Nampak? Itu satu hujah, ya, satu kata orang tu argument bahawa come on, move on. Move on because there are many doors that will open up for you when one door closes. When one door closes, there are bound to be many other doors opening up for you. Allah takkan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Confirm. Dan doa kita waktu sengsara ialah misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku redha dengan ujian ini, putus kasih, putus tunang, ya, kehilangan barang, rumah terbakar, ya, aku redha dengan ujian ini, beri aku pahala dan gantikan yang hilang ini dengan yang lebih baik. Itu doa yang Nabi SAW ajar bila kita menghadapi cabaran, ya, ataupun diambil sesuatu dari kita, ya, dalam bentuk kerosakan, kemusnahan, aksiden ataupun kematian. Nampak? Ya, itu pun salah satu cara lah untuk memotivasikan diri dan sentiasa bahagia no matter what. Ya, cari hikmah dalam setiap kejadian, dan banyakkan membaca zikir alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, ya, atas setiap kejadian, atas setiap peristiwa yang berlaku. Okey? Okey. Wadih? Wadih means clear? Is it clear? Wadih? Wadih, ya, clear, ya. Alright. Ya. Ada kucing luar ada tingkap Tok Abah ni kucing, ya, kan si Musang, ya. Ya, nama dia Musang sebab dia badan dia macam musang, ya. Panggil dia Musang, ya. Sedang kat luar tu keluar daripada rumahnya, ya. Kat rumah Tok Abah ada 8-9 ekor kucing lah, ya. Comel-comel. Pantang ada jumpa anak kucing yang apa nama tepi jalanan, anak Tok Abah yang sulung akan kutip, hantar ke klinik, akan jaga dan kononnya nak bagi kat orang, tapi jatuh hati dah sayang, akhirnya belalah peliharalah kat rumah, ya. Tapi mudah-mudahan lah orang yang sayang pada binatang dan menolong binatang, Allah akan mudahkan hidup, murahkan rezeki, dan kata ulama, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Okey. So, ingat program kita pagi ni, FB Live kita dibawakan oleh webinar yang akan berlangsung esok 25 Ogos. Jom urus stres di tempat kerja. Namanya urus stres tempat kerja, tapi relevan untuk stres kat kampus, kat sekolah, di rumah, dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam kejiranan, relevan. So come guys, dah ada umur sekolah menengah lah, sekolah menengah budak dah stres, ya. Sekolah rendah tak payahlah, ya. Dan juga sampailah ke tahap orang yang bersara macam Tok Abah. Ni geng-geng pesara platinum ni, warga platinum pun sangat relevan. So Tok Abah nak share pengalamannya 40 tahun mengkaji di lapangan tentang bagaimana nak mengurus stres, mengurangkan stres. Stres kena ada. Tidak ada orang yang stress free. Orang stress free tu biasanya orang gila yang dia terlampau stres sampai gila, bila dah gila dia tak perasan dia stres. Kau jangan main-main, ya. Jangan kata aku tak ada stres pun, sibuk je Tok Abah ni. Mungkin awak gila. Sebab orang normal semua stres. Dan stres ini satu realiti yang kita kena terima. Sebab hidup ada cabaran. Cabaran menyebabkan kita stres.
Ya, deadline menyebabkan kita stres, ujian menyebabkan kita stres, dan semua kejayaan berlaku di luar zon selesa. Jadi kalau anda nak mencapai kejayaan, awak kena ada dalam keadaan yang tak selesa, justru stres. Gitu. Stress is good up to a point. Kalau diurus dengan sempurna. So come guys to our webinar. Jangan sampai pening-pening, mudah sakit, mudah sentap, mudah kecewa, ya, konflik rumah tangga, konflik tempat kerja, prestasi menurun, kesihatan menurun, ya, semangat bekerja tak ada, tak enjoy hidup, teamwork tergugat. Ini semua antara kesan-kesan stres yang tidak diurus dengan sempurna. Come to our webinar. Today is the last day untuk mendaftar. Janganlah mendaftar esok. Bukan tak boleh mendaftar esok, tapi kesian, ya, pihak penganjur, pihak urus dia, termasuk Cikgu Nazrin tadi. Kita punya practical student dulu, ya. Dan sekarang kita dah 3 tahun 4 tahun, ya. Alhamdulillah. Daripada bujang sampai berumah tangga, daripada kurus sampai ke dah sado sikit. Alhamdulillah, ya. Kaki tangan yang sangat bagus, sangat baik, ya. Baik, ya. So program kita juga, ya, seperti biasalah, ya. Tuan Abah malam tadi sebelum tidur pun ambil sebiji Kodi C+, ya. Sebab dia vitamin C+ bagus untuk immunity system, bagus untuk pembentukan kolagen, kata pakar-pakar chemistry dan biochemistry. Sahabat-sahabat tahu ni profesor dan kata yes, vitamin C+ ini untuk immunity, untuk kulit, dan untuk orang psikologi, vitamin C+ untuk ketenangan fikiran. Dan Cordyceps ni, militaris ni banyak kata tu oksidan, ya. Banyak dia kata tu banyak antioksidan yang membantulah kata tu kesihatan badan secara umumnya, lenguh-lenguh badannya, saraf-saraf yang semua ni dapat bantu sikit-sikit, ya, step by step. Tuan Abah pun rasa dengan badan masih boleh berjalan. Dulu dah memang sengsara, ya, memang nak sembahyang cara normal, memang nak lipat lutut almost impossible, excruciating bahasa Inggerisnya, sakit sangat. Sekarang dah lega, sakit sikit lah tapi dah lega, boleh sujud, boleh rokok, boleh, so tenang. Seronok. Sembahyang sunat, ya, Tuan Abah duduk, ya, manjakan diri sikit. Sebab Nabi pun ada kalanya sembahyang duduk untuk sembahyang solat sunat, walaupun tidak ada cabaran, tak sakit dan sebagainya. So ini membantulah, ya, dan ramai orang yang telah menggunakannya dan melaporkan hasil yang kurang lebih sama dengan apa yang Tuan Abah alami. Alhamdulillah, ya. So ini pun program kita hari ini ditajakan oleh Kodi C+. Alhamdulillah, ya. Okey, sambung. Ya. So ini yang Tok Abah sebut tadi tu, ya. Tadi kita dah sebut, ya. Ingat pesanan sarjana, satu pintu tertutup, banyak pintu lain akan terbuka. Ya, okey. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat perhatikan pintu yang tertutup. Ya, tetapi banyak pintu-pintu lain, banyak pintu lain yang terbuka. Banyak pintu-pintu tak betul, bahasa salah, ya. Banyak pintu, ya. Kadang-kadang Tok Abah dengar pemimpin ke, orang besar ke, cikgu tak ada, ya, orang yang berpengalaman kata, apa ni mereka-mereka ni semua, mereka itu salah lah. Salah tu, mereka tu dah perkataan jamak, 2 kali jamak tak betul, ya. So mereka, ya, kita, ya, so kita semua pelajar-pelajar, semua orang-orang yang berdiri, semua dan semua tu jamak, janganlah pelajar-pelajar. Semua isteri-isteri, semua suami-suami. Ni semua common mistake yang kita buat. Sebab bahasa menunjukkan bangsa. So gunakan bahasa yang betul. Mudah-mudahan kita moving forward. Gitu. Alright. Tip nombor 64. Ini Tok Abah seronok. Tok Abah baca balik malam kemarin, ya. Tengah malam tadi pun Tok Abah buat kerja sampai pukul awal jugalah, pukul 12.30, ya. Tok Abah dah stop, ya. Lepas tu rehat kejap, tengok berita sebab ada berita yang menarik, kan. Lepas tu sambil-sambil bangin-bangin tengok TV tu, terkejut tertidur. Akhirnya bangun pukul 2.30 untuk itulah, lakukan semua solat-solat yang patut. Pukul 3 tidur balik, pukul 6 bangun. Okeylah tu. Untuk orang tua itu rutin yang biasa. Tapi sebenarnya tak bagus sangat habit begitu. Okey. So apa tip yang Tok Abah dapat malam kemarin? Untuk sentiasa bahagia. Ni seronok, ya.
minta nasihat pakar itu biasa. Itu biasalah, minta nasihat pakar, minta nasihat orang yang beriman, orang yang berilmu, minta nasihat orang tua, minta nasihat orang yang berpengalaman, minta orang yang memang ahli dalam bidang itu, ya. Tetapi yang cantiknya, tetapi buat keputusan dengan kebijaksanaan sendiri, ikut gerak batin sendiri. So jangan awak dapat nasihat je terus ikut apa kata nasihat tu, walaupun kadang nasihat itu berdasarkan pada pengalaman mereka, pandangan mereka mungkin tak sesuai dengan situasi kita, konteks kita. So minta nasihat pakar, tetapi buat keputusan dengan berdasarkan pada kebijaksanaan anda dan gerak batin anda. Itu menyebabkan anda insyaAllah akan lebih bahagia. Dan tengok, aku dah ikut nasihat tu Abah, tapi tengok aku sengsara. Tengok apalah punya orang tua ni, aku nak ikut nasihat dia tapi tak boleh pakai. Memanglah Tok Abah bagi nasihat based on pengalaman Tok Abah, ilmu Tok Abah, tips yang Tok Abah ada, pemerhatian ya di lapangan dan sebagainya. Mungkin tak relevan, tak sesuai, tak kena dengan situasi, kondisi dan konteks yang anda hadapi. Sebab manusia ni terlampau kompleks, terlampau luar biasa, terlampau sophisticated. There is no one size fits all. Yang satu kaedah sesuai untuk semua masalah. Mana boleh anak kita anak kembar seiras serupa pun lain perangai, pun lain cara nak menangani masalah. Anak kembar seiras yang dilahirkan selang 10 minit. Nampak? Sebab anak sulung Tok Abah tengah bercuti dengan kawan-kawannya yang salah satu geng tu kembar seiras. Tok Abah tengok cucu, tengok anak Tok Abah sedang bercuti dengan kembar kawan seiras. Pun lain perangai, lain masalah, lain situasi. So kalau Tok Abah menasihati kembar ini, ya, nasihat yang pertama dengan yang orang kembar yang kedua kena berbeza. Tengok situasi, kondisi dan konteksnya. Gitu, ya. So tips nombor 64 tadi ialah minta nasihat pakar. Tapi anda kena buat keputusan sendiri based on your kebijaksanaan, based on your pengalaman dan gerak batin anda. Tidak akan menyesal orang istikharah, tidak akan menyesal orang bermesyuarat, tak akan rugi orang bermesyuarat, tak akan menyesal orang istikharah. So walaupun dapat nasihat daripada pakar, awak mesyuarat dengan keluarga, ya, dan istikharah, buat keputusan sendiri. Tapi based on nasihat pakar tadi. Jangan ikut cakap pakar terus menerus tanpa kita membuat kajian dan penelitian dan kesesuaian dengan situasi kita. Sebab pakar pun memberikan nasihat pandangan based on dia punya pengalaman, ilmu dan apa yang dilihat di lapangan. Gitu. Ya. So itu satu tip untuk sentiasa bahagia. Jangan kata aku nak minta nasihat ustaz ni pun tak boleh pakai. Yalah, ustaz nasihat based on ilham dia, situasi dia, pengalaman dia, ilmu dia yang mungkin tak relevan. Sebenarnya bila orang minta nasihat tentang anak, tuan kata okey, pada dasarnya begini-begini, pada dasarnya anak-anak yang sulung ni begini, anak nombor 2 ni begini, ya, anak yang muka maknya begini. Tetapi kena istikharah, kena bermesyuarat. Mungkin anak anda unik dan tidak ikut seperti yang Tok Abah sampaikan ni. Mungkin tak relevan. Sebab manusia sangat ajaib, sangat magical, sangat luar biasa. Bukannya mesin. Kalau kita satu kereta model yang sama, mekanik akan tahu dah semua ni sama, repair pun cara sama. Ya, nak tukar dia punya tali kipas sama je. Itu mesin, kereta, komputer, alat, robot sama. Tapi manusia, walaupun masalah sama, iaitu putus tunang, ya? Kan masalah yang sama. Ramai orang putus tunang. Tapi cara nak menangani, tengok situasi, kondisi. Sebabnya Nabi bersabda, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ya, berbicaralah dengan manusia ikut kadar akalnya. Kadar akal tu termasuk dia punya personality, emosi, pengalaman, latar belakang, pendidikan, ya, doa ibu bapanya dan sebagainya. Ya, okey. Alright. Dan itu satu way. So ingat ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada esok hari 25 Ogos. Jom urus strike di tempat kerja. So guys, bos-bos, hantar your staff. Masih ada masa. Ya. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, beritahu anak saudara awak yang mungkin perlu, ya. Mungkin anak saudara awak di
sekolah menengah, di universiti, ataupun baru bekerja, ya, baru putus tunang, ya, ataupun putus kasih dan whatever lah situasi menyebabkan mereka stres, please come, ya, to our webinar esok. Walaupun nama webinar ialah jom urus stres di tempat kerja. Sengaja dibuat topik itu supaya bos-bos, majikan dapat sponsor staff mereka. Jadi staff tak payahlah keluarkan ongkos untuk attend webinar yang akan membantu diri, kelangsungan produktiviti dan kelangsungan organisasi. Gitu. So bos, please send your staff. Staff minta izin daripada bos. Masih sempat, ya. Sekarang ni semua online saja. So insya-Allah lah, ya. PA yang banyak stres, kerani-kerani, pembantu khas, ya, setiausaha, sekretari yang banyak stres sebab kerana bagaimana macam staff minta izin. Setiausaha senang aja, ya. You cakap kat bos, insya-Allah bos akan bagi izin. Lagipun cuma 3 jam aja. 10 pagi sampai 1 tengah hari. Lepas tu boleh sambung kerja. Pagi boleh start kerja, ya, sampai pukul 9.45 masuk webinar Tok Abah. Habis lunch hour join kerja balik. Tengok bos tak marah lah. Bos akan izinkan sebab kesannya awak akan lebih tenang, lebih happy, lebih produktif, ya, lebih kurang stres, lebih sehat, lebih teamwork, lebih ceria, yang akan membawa kebaikan pada win-win pada semua pihak. Come, Tok Abah webinar, ya, esok pagi 25 Ogos, jom urus stres kat tempat kerja, ya. Alright, bye. Dan jangan lupa kadang kita sibuk sangat menolong diri kita, kita lupa anak-anak kita. So untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, ada X Plus perasa coklat ni yang menyebabkan mereka tenang, ya, bertenaga, mudah fokus, seronok nak belajar, dan mudah-mudahan bila lama belajar, seronok belajar, jadi pandai. Ni dia punya mascot, Didi and friend and Tok Abah. Ya, X Plus perasa coklat ni ada apa? Ada vitamin C. Ya, budak-budak ni kadang kena seselama, kena macam-macam penyakit ni akan dapat dihindarkan, immunity system kuat. Ada kolostrum, susu awal lembu yang membangunkan diri, otak dan sebagainya. Ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada lotus seed, biji teratai. Teratai ada aura ketenangan. Allah punya luar biasa, punya magic, punya hebat, maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Di bubuh setiap tumbuh-tumbuhan ni ada auranya, dan teratai membawa ketenangan. So sebabnya tak memasukkan, ya, biji teratai dalam formula ni untuk tenang, seronok, ya, aman belajar, bertenang, fokus, ya. Apatah lagi bila anak-anak duduk menghadap kiblat, baca doa perang hati, dan termasuklah al-insyirah. So mak bapak pula sentiasa positif, support, memberikan galakan, mengharamkan kata-kata negatif, doakan di kepala anak-anak mereka Fatihah, ayat kursi, alam nasrah, maka anak akan jadi luar biasa hebat dengan perubahan yang 360 dalam rumah tangga. Anak-anak lebih confident, lebih fokus, lebih tenang, lebih seronok belajar. Mak bapak pun positif, mengharamkan kata-kata negatif, sokongan kanan kiri depan belakang, maka anak-anak akan maju ke depan. Begitu, bukannya makan terus jadi pandai. Tak. Itu tak ada overclaim macam itulah, ya. Okey. Alright. Tip nombor 65. Ni pun seronok juga. Tip nombor 65 ni, ya. Seronok ni. Mungkin tip yang terakhir kot hari ni. Tengok kalau kita tempat gitu. Kalau tidak kita sambung, ya. Jangan hiraukan orang yang kuat berdrama. So don't be fooled by those who are melodramatic. Ada drama queen, drama king. Baik anak-anaknya suka berdrama, pasangannya berdrama, kawan sekerja berdrama, bosnya banyak drama. Bosnya pun suka. Alah, biasalah kat mana-mana pun banyak drama king, drama queen, ya. Semua melodramatik sangat. Sampai tergugat. Kita pula jenis yang tak boleh tengok orang sedih, orang marah-marah, orang yang perlukan bantuan ni, dia berdrama. So Tok Abah baca satu buku, dia kata jangan hiraukan orang yang kuat berdrama. Tapi kesian, ialah kau kena faham. Ya, kena faham. Jangan sampai orang yang lembut hati ni, sahabat-sahabat Tok Abah, ya, yang ramai, dan Tok Abah buat kajian lagi dah 40 tahun, ya. Ni penemuan Tok Abah. Kau jangan pula fikir bukan. Oi, orang yang lahir bulan 3 ni, dia mudah sangat bukan terkantoi, tertipulah, ya. Dia mudah lembut hati, kesian, dia mudah kesian kat orang.
orang bulan 3 memang Tok Abah sangat baik hati. Orang bulan 7, Tok Abah bulan 7 tau, pun mudah juga kesian kat orang. Kadang orang berdrama sikit, kita pun bantu. Allahu Akbar. Bila cek balik, tak ada kena kelentong. Tok Abah nak cari perkataan kelentong tadi. Tersebut kantoi, ya, orang tua kan. So ramai orang yang kuat drama ni. Ya, kadang-kadang kita terpedaya lah dengan drama mereka sampai kita pun tergugat dan terjejas kita punya kehidupan dan kebahagiaan kita pun tergugat. Allahumma selamat, ya. So anak-anak, jangan awak berdrama bila mak bapak minta bantuan. Bila mak bapak minta bantuan, ya, bantulah, ya, setakat yang mampu, seboleh-bolehnya, sebab rugilah anak-anak yang ada orang tua masih hidup dan perlukan bantuan, awak tak membantu mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin hingga dapat pahala masuk syurga. Rugilah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Alright. So guys, ya, kita bantu orang, memang kita seronok bila bantu orang, tapi jangan terpedaya, ya, terkelentong dengan mereka yang suka berdrama. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Ya, dia punya tongkatnya, dia punya balut sana balut sini, tapi tak ada apa-apa pun. Berapa ramai orang, ya, yang meminta sedekah, minta bantuan, ya, dengan gaya yang sangat dramatik, tapi bila petang-petang ada reporter yang mengintar, ya, habis saja dia punya duty pukul 6, dia pun pergi ke masuk bilik air, tukar pakaian tadi, tempang dengan tongkat ni, laju jalan pergi ke keretanya. Kau pergi kat keretanya yang diparking somewhere untuk baliklah ke rumah. Cek pendapatan hari tu RM500, RM600, RM1,000, ya, dengan meminta sedekah. Ini berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur. You pun pernah baca kisah ni kan? Google. Kalau dah lupa ke tak pernah baca, Google kisah, ya, orang yang minta sedekah yang sebenarnya pendapatannya sampai 1,000 sehari, walaupun dia sebenarnya berdrama. Dia berpura-pura, dia berbohong lah. Tak berkat lah, obviously tak berkat. Okay, so itu nombor 65. So Tok Abah ingat rasanya cukup lah untuk hari ni, ya. Sebab dah orang pun nak kerja, nak sarapan, nak macam-macam, ya, nak mula bertolak ni. Ada orang yang ada dengan ni sambil dalam kereta ni, ya. So Tok Abah ucapkan berbanyak terima kasih kepada you all, ya, dan syukur, ya. So jangan lupa, ya, Tok Abah nak ucapkan happy birthday pada mereka yang nak buat lahir, happy anniversary, ya. Selamat menimang cahaya mata, menimang cucu, selamat bertugas, selamat dalam perjalanan untuk mereka yang berjalan, selamat membuat kerja-kerja amal, selamat untuk berehat untuk mereka yang sakit, ya, makan ubat, ikut nasihat dan ceriakan hati, banyak istighfar, banyak minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan penyakit kita segera sembuh. Okey, so buat yang terbaik hari ini dan jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.